Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Encik Jaafar dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kami akan membincangkan tentang business plan report berkenaan syarikat Abdul Express. Okey, nama saya adalah Abdul Rahim bin Nordin. Nombor kad metrik adalah 06 BTK 18F2060. Nama saya Abdul Razif bin Muhammad Sanib. Okey, seterusnya kita sambung dengan business plan. Okey, nama company kami ialah Abdul Express. Alamat kami ialah No 1100 Jalan Abdul, Taman Perindustrian 1, 56000 Kuala Lumpur, Malaysia. Okey, nombor company kami ialah 06441468. Okey, nama founder ialah Abdul Razif bin Muhammad Sanib dan juga pembantu bagi founder ialah general manager iaitu Abdul Rahim bin Nordin. Okey, next kita lihat table of content. Di sini ada part 1, 2, 3, 4 sampai 10. Yalah, kita boleh tengok kita bincang pasal introduction dahulu. Okay. First, executive summary. Okay. Syarikat Abdul Express adalah bentuk syarikat berdasarkan perkongsian yang terdiri daripada dua orang yang memegang jawatan penting seperti pengasas dan pengurus besar. Okey. Jawatan lain seperti pengurus pentadbiran, pengurus pemasaran dan pengurus operasi dan pengurus kewangan dipegang oleh pakar di bidangnya. Modal perniagaan berjumlah 1 juta di mana setiap ahlinya 500,000. Okey, syarikat ini menyediakan perkhidmatan penghantaran pelbagai jenis barang isi rumah, bungkusan dan lain-lain sesuai dengan perkhidmatan pelanggan. Abdul Express dengan slogan kelajuan dan keselamatan, syarikat ini terletak di Kuala Lumpur dengan alamat No 1100 Jalan Abdul, Taman Perindustrian 1, 56000 Kuala Lumpur, Malaysia. Okey, seterusnya introduction. Okey. First, name of company Abdul Express. Nature of business, courier service. Industry profile, startup growth, maturity. Location of business, Peninsula Malaysia and Sabah Sarawak. Maksudnya company kami berada di seluruh Malaysia. Yes. Okay, date of commencement 20 bulan 10 2020. Kiranya company kami baru start pada tahun ni jugalah, 2020. Okay, factor in selecting the proposed venture, employing a pro-rate entry per competitive strategy. Feature purpose of the business, to be the worldwide company. Okay, next. Tujuan menyediakan rancangan perniagaan. Okey, tujuan utama rancangan perniagaan adalah untuk menentukan apa perniagaan atau apa yang ingin dilakukan dari masa ke semasa. Menjelaskan tujuan dan arah perniagaan anda membolehkan anda memahami apa yang perlu dilakukan untuk pergerakan maju. Penjelasan boleh terdiri daripada penerangan ringkas mengenai perniagaan anda dan produk dan perkhidmatannya, atau dapat menentukan produk dan perkhidmatan yang tepat yang akan anda tawarkan, seperti penerangan terperinci mengenai pelanggan idea. Untuk memulakan syarikat ini, kita memerlukan sejumlah besar kos berjumlah RM1 juta. Kami membuat pinjaman dengan bank Islam.
Kami yakin bahawa syarikat ini akan berkembang maju kerana syarikat kami mempunyai kaki tangan yang pakar dalam setiap posisi yang ada. Oleh itu, kami yakin syarikat kami akan menjadi syarikat di seluruh dunia. Kami berharap apabila syarikat ini menjadi syarikat di seluruh dunia, kami berhasrat memiliki kapal kargo dan kapal terbang sendiri. Okay. Next, company background. Okay, macam biasa, nama company Abdul Express, alamat No. 1100 Jalan Abdul, Taman Perindustrian 1, 56000, Kuala Lumpur, Malaysia. Okay, website kami abdulexpress.com.my, email abdulexpress@gmail.com, nombor company phone ialah 06 441 468. Okay, dan seperti berikutlah, dan boleh lihat di sini kita punya bank, company bank ialah Bank Islam, dan account number kami ialah 2919393230. Okey, background of owner. Owner adalah Abdul Razi bin Muhammad Sanib. Okay, IC-nya dan berumur 23 tahun, lelaki, dan nombor telefon 016-2833-938. Okey, boleh kita lihat di sini academic qualification Master in Business Management, dan skillnya ialah creative in critical skills, fast learner and thinker. Pengalaman dia ialah 2 tahun experience in logistic industry. Okey, kita lihat pada general manager, Abdul Rahim bin Nordin, berumur 24, nombor telefonnya 014-637-3849, dan academic qualification Master in Business Management, Diploma in Logistic Management. Skill ialah leadership. Experience General Manager in Econsafe Sdn Berhad. Okay, seterusnya ialah Management Plan. First kita bincang, saya huraikan pasal Introduction of Organisation. Okey. Rancangan pengurusan membentuk asas penting dalam perniagaan dan mengawal rutin perniagaan. Salah satu cara terbaik untuk memperkenalkan organisasi perniagaan adalah dengan menyatakan visi, misi dan objektifnya. Okey, seterusnya ialah objektif. Syarikat ini ditubuhkan untuk pelanggan yang mahukan penghantaran barang dengan cepat. Selain itu, syarikat tersebut ingin menjadi syarikat terkenal di seluruh negara dan dengan layanan yang baik kepada pelanggan. Perkhidmatan yang kami sediakan adalah perkhidmatan penghantaran yang cepat dan selamat. Pelanggan sasaran kami adalah pengguna harian biasa, peniaga dalam talian, dan pihak yang ingin menghantar dokumen atau sesuatu yang privasi. Kawasan pemasaran di seluruh negara, sama ada bandar atau luar bandar. Ini kerana tiap pengguna mahu barang mereka tiba pada waktu dengan tepat yang sekiranya kami hanya menghantar dan beberapa tempat, syarikat kami tidak akan maju seperti syarikat terkenal yang lain. Okey. Seterusnya, misi kami adalah untuk mewujudkan keselesaan kepada pelanggan melalui kebolehpercayaan, dan kami mahukan pengalaman pelanggan setiap Abdul Express tidak perlu risau kepada kami menawarkan perkhidmatan penghantaran kepada pelanggan kami. Kami
komited untuk cemerlang dalam perkhidmatan kami dan kami menyediakan kaedah terbaik untuk menjimatkan wang. Okey, seterusnya objektif. Objektif kami ialah mendapat keuntungan setiap hari, mingguan, bulanan dan setiap tahun. Kurangkan kos sara hidup. Orang depan memberikan perkhidmatan kami menjana keuntungan yang tinggi dan membuat lebih banyak penghantaran. Business address No 110 Jalan Abdul, Taman Perindustrian 15600, Kuala Lumpur, Malaysia. Okey, untuk business location plan ni boleh lihat di peta Malaysia. Di setiap negeri kami mempunyai office kami tersendiri. Okay. Next ialah manpower planning. Position, kami ada 6 position. First ialah founder, general manager, administration manager, assistant administration manager, financial manager dan juga last sekali ialah assistant untuk financial manager. Okey, chart seperti yang dilihat, kita ada founder iaitu Abdul Razif dan juga general manager. Okey, boleh lihat di sini terdapat kita punya manpower planning lah di sini. Kita ada assistant manager, kita ada seterusnya job specification. Untuk founder, tanggungjawab bagi founder ialah mengenal pasti apa yang berfungsi dan apa yang belum ditandatangani dan menentukan sama ada pasaran itu memberi peluang untuk menubuhkan dan mengembangkan syarikat yang berjaya dalam ruang itu. Kedua, memulakan pemasaran dan promosi awal untuk produk mereka. Okey, untuk general manager, tanggungjawab ialah merancang dan memantau kemajuan strategi perniagaan. Kedua, memastikan kesemuanya aktiviti berjalan dengan lancar menggunakan prosedur yang betul. Untuk assistant administration manager, melakukan promosi yang konsisten untuk memastikan penjualan mencapai objektifnya. Kedua, untuk menyiapkan analisis pemasaran dan melihat lokasi strategik untuk mengembangkan perniagaan. Seterusnya, financial manager bertanggungjawab terhadap keseluruhan aktiviti yang melibatkan kewangan syarikat. Setiap aliran tunai keuntungan, perdagangan, akaun kerugian dan juga kunci kira-kira bagi syarikat. Seterusnya, assistant financial manager. First ialah menolong pengurus kewangan, menguruskan aliran tunai dan mengawasi transaksi kewangan di dalam syarikat untuk memastikan tidak ada percanggahan dalam laporan. Kedua, pengurus kewangan untuk mengembangkan rancangan strategik dan menyusun idea untuk mengurangkan perbelanjaan dan meningkatkan keuntungan. Okey, seterusnya kita lihat pada management, salary dan remuneration. Di sini seterusnya ialah management, salary and remuneration. Di sini kita boleh lihat position iaitu founder, general manager, administration manager, assistant manager, financial manager dan juga assistant manager. Untuk financial manager, di sini kita boleh lihat dia punya gaji lah. Untuk founder, sebulan gaji dalam 80,000. Juga EPF RM terdapat 13% lah, iaitu 10,400. SOSO 1.75%, berharga
1,400 dan keseluruhan ialah 91,800. Okey, dan berikutnya kita boleh lihat di sinilah ya. Okay, seterusnya office equipment. Okey, office equipment ni adalah keseluruhan barang-barang di office kami di setiap negeri lah. Komputer kami, printer. Okay, contoh macam kami punya komputer ada 80 biji. Maksudnya macam ialah keseluruhan. Dan satu unit berharga RM1,000. Okay, kita boleh lihat harga keseluruhan total RM80,000 untuk komputer sahaja. Printer ada 48 unit. Fax machine ada 16, aircon 64, table 48, kerusi 80. Okey, dan seterusnya lah. Okey, seterusnya office supplies. Okey, kita melihat sini dalam office kita mesti ada barang-barang lah. Seperti A4 paper, receipt paper, pen, box, parcel, envelope, tape. Okay, boleh lihat di sini kuantiti seperti contohlah untuk A4 paper 32 box, harga seunit adalah harga adalah 50, total adalah 1,600. Dan seperti berikutlah. Okay, seterusnya untuk management expenditure. Kita boleh lihat table dalam table ni lah. Untuk kita ada particular cost of fixed asset, monthly and other. Untuk furniture and equipment, untuk dia punya cost and fixed asset lah, ada 363,680. Seperti purchase of business premise ada 28,000. Dan juga kita boleh lihat di sinilah. Kita ada vehicle, working capital, salaries, EPL, SOTSO, utility dan sebagainya lah. Okey, untuk marketing plan kita start dengan produk. First ialah feature. Servis penghantaran, harga mampu milik, penghantaran cepat dan selamat. Kita punya kenderaan, van, motosikal dan lori. Kita punya benefit. First, penghantaran lebih cepat dan selamat. Kedua, kami akan menjaga setiap barang pelanggan dan membawa barang dengan selamat di kilang. Dan yang terakhir, ini akan menurunkan kos anggaran anda. Untuk target market, first kita tumpukan kepada college student, online seller, daily user dan terakhir untuk company bank lah. Okey, seterusnya adalah market size. Kita boleh lihat contoh untuk company-company lain di sini. Kita tengok seperti contoh JNT, Pos Laju dan GDEX. Market size bagi JNT ialah 9 juta. Untuk Pos Laju ialah 12,000, GDEX 10,000. Okey, seterusnya competitor. Untuk competitor, JNT Express. Kekuatan dia ialah imej jenama yang kukuh, perkhidmatan demokratis. Okey, untuk kelemahan dia ialah permintaan untuk produk kos yang rendah, ukuran dan skala perniagaan. Kegiatan global JNT mungkin menyukarkan pengendalian standard. Pos Laju, dia punya kekuatan ialah anugerah sebagai perkhidmatan penghantaran yang baik, popular di kalangan pengguna harian, dan kelemahan dia adalah kekurangan pilihan. Untuk GDEX, dia punya kekuatan ialah penghantaran ke seluruh dunia,
rangkaian yang luas. Untuk kelemahan dia, kos yang selalu tinggi dan menumpukan hanya kelas sosial tertentu. Okay, next, market share. Kita boleh lihat JNT mempunyai market share hanya 20%, POS laju 50% dan GDEX 30%. Okey. Seterusnya ialah sell forecast. Kita boleh lihat first month item 539 dengan keseluruhan 3,773. Dan bulan kedua kita boleh lihat ialah bulan Hari Raya Cina lah. So barang banyak sampai di kami punya office. Ya, keseluruhan mendapat 5,999. Dan seperti biasa bulan 7 kami mendapat banyak, iaitu 1,489 barang dan keseluruhan harga ialah 10,423. Okey, kita tengok pada bulan 12. Kebiasaannya bulan 12 online shopping membuat promotion lah, seperti biasa macam hujung tahun ni. Barang-barang dia bagi diskaun. So kami dapat barang yang paling banyak lah untuk tahun bulan 12 ni, yang berjumlah 7,591 dengan harga keseluruhannya ialah 53,137. Okey, seterusnya saya akan ceritakan tentang market strategi. Market strategi ni ada 4 bahagian. 4 bahagian. Yang pertama adalah produk, yang kedua adalah price, yang ketiga promotion dan place. So kita akan bincangkan pada poin yang pertama adalah produk. Strategi produk. Abdul Express adalah tempat di mana anda boleh menghantar bungkusan anda ke mana sahaja. Anda boleh merancang, anda boleh memilih ukuran kotak bungkusan, anda boleh memutuskan bila anda mahu sampai ke destinasi yang hendak dihantar. Oleh itu, syarikat kami menyediakan perkhidmatan penghantaran pelbagai arah terbaik untuk semua orang menggunakan perkhidmatan kami yang merupakan penghantaran yang berpatutan di setiap kelas sosial. Okey, dalam strategi produk ni ada poin dia. Yang pertama adalah labeling. Labeling ada, kami memilih Abdul Express sebagai jenama kami di mana ia mewakili diri kita di belakang nama Abdul itu sendiri. Kami menemui Abdul Express ini ialah idea terbaik untuk memulakan yang baru untuk mengalahkan semua pesaing. Yang kedua adalah kualiti. Kualiti Abdul Express memberikan kualiti terbaik dalam produk kami kerana kualiti mewakili bagaimana syarikat berfungsi untuk pelanggannya. Kualiti perlu diimbangi dengan kuantiti yang dihasilkan, yang bermaksud semua produk oleh syarikat kami mesti sama puas dengan pelanggan kami mengikut standard yang diperlukan. Kualiti diperhatikan dari segi fast delivery dan bungkusan itu tiba dengan selamat dan tidak rosak. Okey, bagi poin seterusnya adalah perkhidmatan selepas jualan. Syarikat kami menawarkan kad keahlian kepada pelanggan tetap kami dan membolehkan mereka menghubungi kami sekiranya ada perkara yang perlu diperbaiki kerana kesilapan kami. Okey, poin yang kedua untuk strategi adalah promosi. Strategi promosi yang kami sediakan kepada orang ramai adalah memastikan syarikat dan produk kami dikenali ramai. Kaedah yang kami gunakan untuk mempromosikan produk kami adalah melalui newspaper, iaitu akhbar New Straits Times dan akhbar berita harian. Ni antara, kalau kita boleh lihat, ni antara beberapa rate untuk harga sesebuah iklan.
di newspaper iaitu surah khabar. Okey, yang kedua adalah kami menggunakan sosial media. Sosial media syarikat kami menggunakan Instagram, Facebook dan Twitter sebagai media untuk mempromosikan produk kami. Dengan melakukan ini, kami sebenarnya mendapatkan pelanggan daripada pelbagai bidang. Apabila orang menggunakan perkhidmatan kami dan berpuas hati dengannya, mereka akan memastikan semua orang mengetahuinya sehingga orang dapat menemui kami di Instagram, Facebook dan Twitter untuk menghubungi kami. So, 3 media sosial yang kami gunakan untuk mempromosikan produk kami. Dan poin strategi yang seterusnya adalah price. Produk harga kami biasanya berdasarkan nilai kos kami. Kami akan menambah nilai sehingga 10% dari jumlah kos per unit. Okey, daripada sini kita boleh tengok fixed cost per unit adalah RM5 dan variable cost per unit adalah RM1.50, dan kami markup price per unit adalah 10%. So total fixed dan variable kita tambahkan dan kita darabkan dengan 10%, iaitu kita akan dapat 0.65 sen. So price per unit adalah RM6.65. Poin kedua bagi poin pertama bagi price strategi adalah harga diskaun. Harga diskaun adalah untuk mereka yang menghantar lebih daripada 2 bungkusan atau bagi mereka yang mempunyai peniaga dalam talian ataupun kita panggil online shopper. Kami juga menggunakan potongan untuk pelanggan yang menjadikan sebahagian daripada keahlian Abdul Express. So sesiapa yang ada kad keahlian itu akan dapatkan potongan harga diskaun. Poin yang terakhir bagi marketing strategi adalah strategi place. Lokasi kedai kami adalah di seluruh Malaysia. Jadi kami mengambil kesempatan ini untuk mengajak semua orang di kawasan yang paling dekat dengan Abdul Express untuk datang ke kedai kami untuk menggunakan perkhidmatan kami. Seterusnya, kami akan menunjukkan perkhidmatan kami di kawasan yang paling menarik perhatian orang. So, kita boleh lihat bagaimana syarikat kami berfungsi dan mereka boleh lihat bagaimana kami melakukan penghantaran ini dengan sungguh cepat. Okey, ini antara manpower bagi marketing department. Position yang pertama adalah marketing manager, yang kedua adalah assistant manager of marketing, iaitu kedua-dua jawatan ini ada seorang saja. So job specification bagi marketing manager adalah melakukan promosi yang konsisten untuk memastikan penjualan mencapai objektif. Yang kedua adalah untuk menyiapkan analisis pemasaran dan melihat lokasi strategik untuk mengembangkan perniagaan. So assistant manager, dia punya job specification adalah membantu marketing manager dalam dua-dua poin tadi. So seterusnya, ini adalah gaji bagi marketing department. Kita boleh lihat kat sini. So marketing punya expenditure pun kita dah labelkan. Kita dapat lihat di sini contohnya flyers dan business card kita spend for RM500. Signboard kita spend sebanyak 3,200. Flyers kita spend untuk monthly punya 400, dan media sosial punya iklan kita spend sebanyak sebulan 2,000 dan spend untuk surat khabar adalah 1,448. So total fixed asset kami ialah 3,700. Untuk bulanan kita spend sebanyak 3,888. So total kita spend adalah
1588. So kita beralih pula kepada operational plan punya part. Kat sini kita tengok operational plan process. Simbol pertama menunjukkan adalah preparation, iaitu langkah aliran proses penyediaan seperti operasi penyediaan. Yang kedua adalah simbol anak panah Simbol anak panah bermaksud transportation, apabila bahan diangkut dari satu titik ke titik yang lain ataupun dari satu destinasi ke destinasi yang lain. So simbol yang ketiga adalah simbol empat segi iaitu proses, tunjukkan proses atau tindakan. Yang ke akhir sekali ialah segi tiga, iaitu storage, lazimnya menunjukkan penyimpanan bahan. So dekat sini kita boleh tengok flowchart bagi operational plan. Yang pertama kita mulakan dengan simbol yang pertama, iaitu empat segi. Simbol pertama ialah item yang dibungkuskan oleh penjual. Seterusnya penjual menghantar barang ke Abdul Express. So yang ketiga, barang customer telah disimpan di Abdul Express di stor simpanan. Yang keempat adalah penghantaran kiriman daripada pejabat transit. Yang kelima adalah item dihantar oleh Abdul Express punya delivery. Yang terakhir ialah barang telah sampai di rumah pelanggan. Seterusnya kita boleh lihat di sini adalah manpower bagi operational department. Position yang ada di dalam operational department ialah operational manager, assistant manager, staff manager, supervisor, service officer, logistic staff, pemandu lori, pemandu van dan dispatch boy. Di sini kita boleh lihat job specification bagi operational department. Yang pertama adalah operational manager. Job specification-nya adalah membangunkan, melaksanakan dan mengkaji semula dasar dan prosedur operasi. Yang kedua adalah bekerja dengan director atau pengarah kita panggil, untuk menentukan nilai dan misi dan merancang tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua adalah assistant manager, iaitu job specification-nya adalah membantu operational manager. Yang ketiga adalah staff manager. Staff manager menguruskan jadual kaki tangan dan memberikan tanggungjawab individu, menemubual dan mengambil pekerja dan memastikan mereka terlatih dengan betul, menjaga pengeluaran dan semangat kerja tinggi, dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pengekalan. Supervisor pula ialah membantu menyelesaikan masalah dan pertikaian pekerja. Next, membantu dalam aktiviti pengambilan dan pemecatan. Seorang penyela sering, ataupun kita panggil supervisor, sering memerlukan kelulusan pengurusan semua pekerja atau penamatan baru. So supervisor lah yang akan membuang pekerja juga, dan dia juga akan memasukkan pekerja. Dan yang ketiga adalah melatih atau memastikan pekerja dilatih dengan betul untuk peranan khusus mereka. So dia lebih kurang membantu staff manager. Yang seterusnya, survey officer. So survey officer adalah job specification-nya adalah dapatkan data pelanggan dan masukkan data pelanggan. Logistik staff memastikan bungkusan disimpan dengan betul, menyusun bungkusan mengikut tujuan untuk memudahkan kerja pengirim. So dia akan susunkan bungkusan mengikut destinasi, mengikut tarikh, supaya senang, mudah pekerja untuk menghantarnya.
So yang terakhir adalah delivery truck, van driver and dispatch boy, memastikan bungkusan sampai ke pelanggan dengan selamat. Kita lihat pula kepada operational punya salary. Di sini kita boleh lihat gaji-gaji pekerja bagi operational department. Okay, seterusnya kita boleh lihat pada production schedule di sini, time of production dan quantity. Kita boleh lihat dalam table ini sendiri. Dan ini adalah masa operasi kedai kami, iaitu Isnin hingga Jumaat 9 hingga 7 malam, dan Sabtu Ahad kita tutup. So next kita boleh lihat office layout. Di sini kita boleh lihat office layout kita. Daripada depan, parking untuk lori, van dan motosikal kita, dan seterusnya pintu masuk, dan di hadapan ni adalah kaunter untuk service officer kita, dan ada satu ruang untuk manager ataupun supervisor di sini. Dan di belakang pula adalah storage, tempat kita simpan parcel-parcel customer, dan di belakang sini adalah toilet. Okay, point yang seterusnya dalam operational plan adalah lokasi operasi. Tempat atau lokasi perniagaan memainkan peranan penting dan tentunya mempengaruhi perniagaan kita. Itulah sebabnya sebelum mendirikan perniagaan, kita harus terlebih dahulu mempertimbangkan lokasi yang kita pilih untuk memulakan perniagaan. Tempat yang kami pilih adalah berdekatan dengan kawasan perumahan di seluruh Malaysia kerana ianya strategik di mana ia dekat dengan pelanggan kami dan mempunyai pasaran sasaran yang besar. Kami menganggarkan hasil penjualan di lokasi akan memenuhi keperluan penjualan syarikat kami. Dalam memilih lokasi untuk perniagaan, ia juga melibatkan pelaburan jangka panjang kerana tempat itu akan menjadi aset syarikat. Ini mewakili pelaburan yang ingin dimiliki syarikat selama lebih dari 1 tahun. Oleh itu, kita harus membuat keputusan dengan betul dalam memilih rancangan lokasi untuk menjalankan perniagaan kita dengan jayanya. Okay, so seterusnya kita boleh lihat overheads requirement. Di sini kita boleh lihat type of overhead adalah, yang pertama adalah water, electricity, telephone bill, maintenance, cleaner, rental. So total adalah 12,850 sebenarnya. Okey, di sini kita boleh lihat operational department punya expenditure. Di sini dalam table ni sudah kita letakkan kita punya vehicle punya expend, gaji setiap bulan, EPF, so kita boleh lihat di sini kita expend. Okey, kita beralih pula kepada point yang seterusnya dalam business plan, iaitu financial plan. Yang pertama adalah project implement cost, iaitu cost asset tetap. Yang pertama kita lihat ini adalah management punya budget, punya fixed asset. Kita expend 387,680 kita expend. Untuk marketing pula kita expend 3,700, dan operational department kita spend agak tinggi di situ, 2,612,984. Ini pula adalah perbelanjaan bulanan. Kita boleh lihat pembelanjaan bulanan bagi management budget, management department punya. Kita spend sebanyak
RM39,725. Untuk marketing punya department kita spend RM3,888. Dan operational department pula kita spend sebanyak RM193,623.82 So di table ni anda semua boleh lihat ni adalah project implement cost dan source of finance. So kita dah buat kiraan. So cost di mana di sini terdapat cost punya total, loan, hire purchase dan own contribution. Kita boleh lihat di sini antaranya adalah office renovation, bicycle, flyers and business card dan lain-lain lagi. Kita boleh lihat berapa banyak kita punya source of finance. Dan point seterusnya dalam financial plan adalah loan amortization. So ini adalah loan repayment schedule kita. Kita akan buat pinjaman kepada pihak bank sebanyak RM552,373 dan interestnya sebanyak interestnya sebanyak 4% dan jangka pinjaman ini kita membuat 6 tahun dan kita metodnya menggunakan declining balance. Point seterusnya dalam financial plan ialah hire purchase repayment schedule. So di sini kita boleh lihat type of asset kita ambil furniture and fitting. Total bagi furniture and fitting ni adalah 181,840 dan total loan yang kita pinjam adalah 100,000. Interest bagi hire purchase ni adalah 5% dan jangka masa per tahun adalah 5. So kita dah deposit benda ni, hire purchase ni sebanyak 81,840. So kita boleh lihatlah setiap tahun kita bayar berapa kat sini. So akhir sekali adalah conclusion. Abdul Express berpotensi menjadi sumber yang sangat dihormati di pasar lokal, serantau, nasional dan antarabangsa oleh kerana strategi pemasaran syarikat yang agresif, penubuhan syarikat sebagai entiti unik dalam industri, pengembangan perkhidmatan penghantaran yang teliti ditambah dengan kerjasama strategik dengan pakar-pakar dalam bidang ini yang menguntungkan. Abdul Express berpotensi memberikan keuntungan yang lumayan pulangan kepada pelabur yang berpotensi. Untuk Abdul Express mencapai status sebagai peneraju industri, ia mesti memperoleh modal awal. Modal ini akan digunakan biaya awal untuk membangunkan etalase terkemuka dan untuk mengembangkan bisnes, infrastruktur perniagaan, sistem dalaman, pengembangan produk dan posisi pemasaran dan geografi yang luas. Dengan syarat syarikat dapat memperolehi keperluan pendanaannya, Abdul Express seharusnya dapat mencapai kejayaan operasi selama bertahun-tahun akan datang. Sekian saja daripada kami. Sekian, terima kasih.